Assalamualaikum. Okay, hari ini kita akan tengok subtopik 6.7 iaitu penetralan. Kita tengok sikit apa yang diceritakan dekat sini. Okey, apabila terkena sengatan lebah, bahagian yang disengat boleh dirawat dengan serbuk penaik. Serbuk penaik ni ialah sodium bicarbonate. Okey. So dia bersifat alkali. So sengat lebah ni bersifat asid, so boleh dirawat dengan alkali. So bila kita rawat dengan alkali, dia akan menetralkan sengat lebah tadi. So rasa kesakitan tu dapat dikurangkan. Cuka pula digunakan untuk merawat bahagian yang disengat oleh penyengat. Kenapa? Sengat penyengat ni bersifat alkali, boleh dirawat menggunakan cuka sebab cuka akan menetralkan sengat tadi. Okay, so rasa sakit tu boleh dikurangkan. So kita nak tengok apa itu maksud penetralan. So maksud penetralan ni ialah tindak balas antara asid dan alkali ataupun base untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Okey, ini So dalam tindak balas, garam dan air yang terhasil adalah bersifat neutral kerana asid kehilangan keasidan dan alkali kehilangan kealkaliannya. So secara ringkasnya, penetralan ialah tindak balas antara asid dan alkali untuk menghasilkan garam dan air. Okey, sebagai contoh, asid nitrik HNO3 bertindak balas dengan kalium hidroksida menghasilkan kalium nitrat iaitu garam dan juga air. Okey, ini ialah persamaan kimia bagi penetralan antara asid dan alkali. Okey, so hari ini kita akan tengok satu jenis persamaan baru iaitu persamaan ion. Okey. So persamaan ion ni apa? Persamaan ion ni menunjukkan bagaimana tindak balas itu boleh diterbitkan. Okey, dia menunjukkan ion apa sebenarnya yang bertindak balas dalam tindak balas ini. Okey, contohnya asid nitrik bertindak balas dengan KOH menghasilkan kalium nitrat dan air. Okey, macam mana kita nak hasilkan persamaan ion ni? Okey. So kita boleh mula-mula sekali langkahnya ialah kita ceraikan dulu setiap ion ini ya. Kita ceraikan dulu setiap ion. Okey, ion apa yang boleh diceraikan? Okey, ion yang dalam keadaan aqueous. Okey, dalam keadaan aqueous sahaja. Kalau macam cecair ni kita tak pecahkan H2O ni kepada OH- dan H+ lah, tak ya. Yang ni, air ni tak. So kita turunkan dia jadi air sahaja. Okay, so kita lihat dulu contoh yang ni. Okey, HNO3 kita pecahkan dia kepada H+ dan NO3-. Tambah, ni semua kita tambah Okey, tambah K+ dan OH- menghasilkan K+ dan NO3- tambah, sebab air dalam keadaan cecair, kita tulis semula air tersebut. Okey, lepas tu kita tengok ini ialah bahan, ini ialah hasil. Okey, sebelum anak panah dengan selepas anak panah ni mana yang sama ataupun tidak mengalami perubahan, kita akan singkirkan, kita potong So NO3- dengan NO3-, K+ dengan K+. Okey, so kita dah potong. So kita tulis semula mana yang berubah. Yang berubah ialah H+ tambah OH- menghasilkan H2O. So ini ialah persamaan ionnya. Bermakna dalam tindak balas ini sebenarnya apa yang bertindak balas ialah H+ daripada asid dan OH- daripada alkali menghasilkan air. Okey, ion lain iaitu K+ dan NO3- ni kita panggil sebagai ion pemerhati. Ia merupakan ion pemerhati yang tidak mengalami perubahan dalam tindak balas. Maka ion-ion ini dimasukkan dalam persamaan ion. Baik. So awak punya homework sebentar lagi ialah yang ni aktiviti 6.10 iaitu menulis persamaan kimia dan juga menulis persamaan ion bagi 3 soalan ini. So saya bagi satu contoh dahulu untuk A, B dengan C nanti awak cuba buat sendiri ya. Okey, contohnya HCl. Okey, dalam keadaan aqueous. Okey, tindak balas dengan BaOH2 barium hidroksida dalam keadaan aqueous menghasilkan. Okey, so di sini kita boleh tengok H+ akan bertindak balas dengan OH-. So dia akan jadi air lah. Nak tulis air dulu pun tak ada masalah H2O tambah. So dia akan jadi BaCl. Ba tu plus dan Cl minus. So dia akan jadi BaCl
Ni kena ingat formula-formula ion tu baru awak boleh buat benda ni. Okey, so sekarang kita seimbangkan. Kalau kita tengok kat sini H ada 2. Okey, H kat sini pula ada 3. So kita letak 2 kat sini. Kalau tengok lagi Cl ni ada 2. Cuba letak sini 2. Okey, so now kat sini H dah ada 2, 3, 4. H ada 4, O ada 2, ni O. Okey, Ba ada 1, Cl ada 2. Okey, ini ialah persamaan kimia. Okey, now kita buat persamaan ion pula. Okey, persamaan kimia dah sudah. Okey, jangan kacau dia. Okey, kita buat persamaan ion pula daripada persamaan kimia ini. Okey, kita tulis semulalah ni, awak boleh draft lah, draft di tempat lain. 2H2O tambah BaCl2. Okey, now H ini datang daripada H plus, tapi dia ada 2. So tulis sini 2. 2H plus. Okey, sebentar. Baik, 2H plus, Cl minus. Okey, tambah Cl minus pun ada 2 juga di sini. Tambah Ba2 plus, Ba2 plus, OH minus. Tambah OH minus. Kalau lihat di sini ada 2 OH minus ya. Okey, 2 OH minus menghasilkan H2O tadi saya dah cakap cecair So, 2H2O. Kita tulis balik, kita tak ceraikan dia. Tambah, okey, Ba2 plus. Ba2 plus, Cl minus ada 2 sebab Cl2. Tambah Cl minus ada 2. So, kita tulis 2 kat depan dia. Okey. Baik, so sekarang ni kita cancel mana yang sama sebelum dan selepas nak panas. So, Cl sama, Ba sama. So, dia punya persamaan ion. Sebenarnya persamaan ion untuk penetralan semua sama lah. Okey, so 2H plus tambah 2OH minus menghasilkan 2H2O. So, ini ialah persamaan ion. Okey, bagi soalan A tadi, ini ialah persamaan kimia. Okey, so punya homework hari ini ialah yang ni. Nombor 1 sajalah. Okey, nombor 1 ABC. Tolong buat persamaan kimia. Persamaan ion saya nak lihat awak buat benda ni maksudnya awak kena salin semula persamaan kimia dia, kemudian awak ceraikan dia kepada ion-ionnya, kemudian awak cancel mana yang sama dan tulis semula persamaan ion. Okey, tugasan yang kedua ialah saya akan beri modul ini sebentar lagi. Okey, so awak lengkapkan sahaja modul ini Okey, yang ni tak ada masalah. Persamaan dia, persamaan dalam bentuk perkataan asid tambah alkali menghasilkan garam dan air. Ini buat nanti asid tambah alkali atau base menghasilkan garam tambah air. Yang atas ni buat sendiri. Okey, penentuan takat akhir penetralan dapat ditentukan melalui 2 cara. Okey, yang ini sebenarnya kita akan lihat dalam kelas yang selepas inilah. Okey, so nak menentukan takat akhir penetralan ataupun kalau awak ada sejumlah asid, berapa banyak awak nak masukkan alkali. Berapa banyak awak nak masukkan alkali sebenarnya boleh ditentukan melalui eksperimen dengan kaedah pentitratan. Dan menggunakan penunjuk asid base. Penunjuk asid base. Nanti kita akan belajar kemudian yang ni. Yang kedua ialah melalui pengiraan dengan formula. So, ada formula nanti formula ni ada dalam buku teks, muka surat. Okey, muka surat 172. Formula dia ialah MaVa bahagi MB VB menghasilkan A bahagi B. Yang ni kita akan lihat dalam pembelajaran yang seterusnya. Okey, kemudian di bawah ni ada contoh-contoh aplikasi tindak balas penetralan dalam kehidupan kita. Okey. So yang ni sebenarnya pun awak boleh cari dalam buku teks, ada dalam buku teks. Jika tak jumpa dalam buku teks, awak boleh cari melalui sumber internet. Okey, so simple saja tugasan hari ini. So next class baru kita lihat bahagian pengiraan lah yang melibatkan bab ini. Okey kelas, so itu saja untuk hari ini. Bye bye. Assalamualaikum.